Assalamualaikum, bersama saya Taufik Hassan dalam edisi Buletin Selatan. Kerajaan Negeri Johor akan membangunkan hub pendidikan teknikal di atas tanah seluas 200 hektar di Bandar Tenggara Kota Tinggi mulai tahun hadapan. Menteri Besar Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata projek yang bertujuan melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir itu diadakan dengan usaha sama Institut Kemahiran Tempatan dan Antarabangsa. Katanya mengikut perancangan dalam usaha menjadikan Johor sebagai hub pendidikan teknikal, kerajaan negeri akan menggalakkan lebih banyak penubuhan institusi kemahiran di negeri ini. Kita menggalakkan penubuhan institut kemahiran di Johor, yang mana dalam perancangan kerajaan negeri kita memang ingin wujudkan satu hub institusi kemahiran. Perancangan sedang dilakukan dan bila semuanya siap kita akan umumkan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis merasmikan amanat dan Minggu Mesra Mahasiswa Universiti Teknologi Malaysia UTM di Dewan Sultan Iskandar UTM Skudai Johor. Seramai 2,320 pelajar baharu UTM mendaftar bagi sesi 2014-2015. Hadir sama Esko Pendidikan, Penerangan Koperasi dan Pembangunan Usahawan Negeri Maj. Jais Saldi. Terdahulu dalam ucapan perasmiannya, Datuk Muhammad Khalid turut menyeru agar UTM dapat memainkan peranan dalam usaha melahirkan modal insan yang diperlukan. Kehadiran sesebuah universiti mampu untuk menyumbang kepada kemajuan dan pertumbuhan kawasan sekeliling, apatah lagi di sesebuah negeri. Maka kita inginkan supaya UTM dapat mainkan peranan sebagaimana mana-mana institusi pengajian tinggi. Pertamanya, untuk tentukan ia melahirkan modal insan yang memang diperlukan sama ada oleh negara ataupun oleh negeri. Kerana tanpa modal insan, tidak mungkin kita akan dapat menjayakan pembangunan dan kemajuan. Sementara itu, institusi pengajian tinggi di Johor diharap dapat menjalankan penyelidikan dan kajian yang boleh memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Datuk Muhammad Khalid berkata penyelidikan berasaskan inovasi itu dilihat penting selain mampu melonjakkan ekonomi di negeri ini. Sesebuah universiti, institusi itu mesti mampu untuk mencipta ilmu. Ilmu dicipta melalui kajian, penyelidikan dan sebagainya, yang mana ilmu itu dapat memberi manfaat. Apatah lagi dalam soal negara kita ingin menjadi sebuah negara yang ekonominya berasaskan kepada inovasi. Kita nak melonjakkan pertumbuhan ekonomi, dan untuk melonjakkan pertumbuhan ekonomi kita tidak boleh membangun ataupun tumbuh berdikit-dikit seperti keadaan biasa. Maka atas sebab itulah kita perlu menghasilkan ilmu melalui inovasi. Warga pendidik di sekolah maupun di Institut Pengajian Tinggi perlu sentiasa mencari pendekatan inovatif bagi menggalakkan penyertaan pelajar sewaktu proses pembelajaran. Timbalan Perdana Menteri berkata antara kaedah yang mungkin boleh diterokai bagi tujuan itu ialah kursus terbuka dalam talian, iaitu akses penyertaan dan interaksi pengajar dan pelajar melalui web, dan Flipper Classroom, iaitu penyediaan bahan pengajaran juga yang boleh dicapai melalui web. Pengisian media dan nota yang diintegrasikan berupaya tingkatkan akses kepada pembelajaran tanpa batasan, masa dan ruang di samping mampu mengurangkan kos serta menjimatkan masa. Ia juga dapat membantu pelajar kuasai kaedah alternatif dalam memahami sesuatu konsep dan teori serta mencapai standard keberhasilan pembelajaran yang kompeten. Berita tempatan lain, Johor menjadi pengeluar terbesar ikan hiasan negara tahun lepas dengan mengeluarkan 289,538,803 ekor bernilai 253 juta ringgit. Ketua Pengarah Perikanan Malaysia Datuk Ahmad Sabki Muhammad berkata, jumlah pengeluaran itu mengatasi negeri-negeri lain seperti Selangor, Perak dan Pulau Pinang. Beliau berkata pengeluaran ikan hiasan merupakan produk bernilai tinggi pada masa kini serta menjadi komoditi yang penting, bukan setakat di negeri ini malah di negeri lain. Sementara itu, beliau berkata Johor turut menyumbang 10% tangkapan ikan kepada negara
dan tangkapan sebanyak hampir 131,000 tan metrik tahun lepas. Jabatan Kastam Kuala Lumpur merampas 8 unit kontena mengandungi 73.69 juta batang rokok seludup berbagai jenama bernilai lebih 4 juta ringgit di Pelabuhan Klang dan Johor dari Januari hingga Ogos lepas. Pengarahnya Datuk Muhammad Isa Indot berkata, rokok yang dirampas melibatkan cukai lebih 37 juta ringgit. Bercakap pada sidang media di pejabatnya, beliau berkata siasatan mendapati kegiatan tersebut didalangi oleh sindiket antarabangsa. Mereka menggunakan pelabuhan zon bebas di Malaysia sebagai transit untuk menyeludup rokok itu ke negara ketiga. Sekian edisi Buletin Selatan, salam takzim.